بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ألهمنا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وحسن أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. الحمد لله رب العالمين. بسم الله. Alhamdulillah, kita sambung malam ni daripada kitab Ightinamul Fawaidi fi syarhi Qawaidil Aqaidi. Qawaid Aqaid, karangan Syekh Ahmad Zarruq rahimahullahu taala, mensyarahkan matan Qawaid Aqaid karangan Imam Al-Ghazali. Kita berhenti pada khatimah perbincangan tentang ru'yatul malaikah wal jin lillahi ta'ala fil akhirah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid darain amin. Khatimatun, ini satu penutup. Bukan untuk kitab tak ada lagi. Penutup kepada bab ini. Ukhtulifa fil malaikati wa mu'minil jinni. Maka berlaku dikhilafkan pada para malaikat dan orang-orang beriman di kalangan jin. Hal yarawnahu ta'ala fil akhirah. Adakah mereka melihat Allah Ta'ala di hari akhirat nanti? Fajazama Izzuddin ibn Abdissalam, Syekh Izzuddin ibn Abdissalam menjazamkan bin nafyi, menghukumkan dengan ternafi. Maknanya tak dapat tengok malaikat dan orang-orang mukmin di kalangan jin, tak dapat tengok Tuhan. Dengan pasti dia hukumkan dengan penafian. Qailan, hal keadaan Syekh Izzuddin kata apa? Illah ataupun apa sebab dia kata tak dapat melihat tu? Li'annal wa'da innama waqa'a lil mu'minin. Kerana janji itu hanya kena kepada al-mu'minin, orang-orang beriman. Wahum minal adamiyyin, dan bila sebut mukmin itu diitlaq yusraful lafzu alal kamil, atas makna yang sempurna. Apa dia? Mukmin yakni manusia yang mukmin lah. Maka fala yadkhulu ghairuhum, maka tidak termasuk selain daripada orang mukmin anak Adam. Wa haka ghairuhu al-khilafa fi dhalik, dan telah menghikayatkan oleh selain daripada Syekh Izzuddin berlaku khilaf pada masalah ini. Jadi kata tuan Syekh kita, Syekh Ahmad Zarruq, wa huwa ba'idun, pandangan ini jauh, kata. Pandangan ini tidak kuatlah, lemah, jauh sekali. Kenapa? Li'annahum ibadun mukramun, kerana malaikat ni ialah hamba Tuhan yang dimuliakan. Athna alaihim ta'ala biqaulih, Allah Ta'ala sendiri memuji ke atas mereka dengan katanya, وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ. وَمَنْ عِنْدَهُ, dan yang berada di sisinya, iaitu para malaikat, la yastakbiru, mereka tidak takabur, an ibadatihi, daripada beribadat pada Tuhan, wala yastahsiru, dan mereka tidak berputus asa, tidak putus-putus beribadat. Yusabbihuna al-laila wan-nahar, mereka bertasbih malam dan siang, la yafturun, dan tidak jemu-jemu, dalam keadaan tidak jemu-jemu. Maka fala aqalla minal waqfi, maka paling tidaklah kurang daripada kita tawakuf. Waqfi ni makna tawakuf.
Maka fala aqalla, tidaklah patut lebih tidaklah patut kurang daripada pandangan al-waqfi. Waqfi makna tawakuf. Mana sewajarnya tawakuf sajalah. Ni siapa kata malaikat tidak tengok. Itu makna lebih lah tu. Fala aqalla, makna paling kurangnya pun ialah tawakuf. Kita tawakuf je lah. Malaikat dengan jin ni dapat melihat dak Allah Ta'ala. Orang mukmin di kalangan jin tawakuf. Sebab apa? Li'adamil qati'. Kerana tiada dalil yang memutuskan. Wallahu a'lam. Dan Allah lah lebih mengetahui. Jadi paling kurang tawakuf lah. Jadi maksudkan Tuan Syekh kita menolak pandangan yang mengatakan tentang mereka ni tak lihat Tuhan. Okey. Wa amma, itu malaikat. Wa amma mu'minul jinni, adapun orang mukmin di kalangan jin, fakhtalafal ulama, maka berlaku khilaf oleh ulama, hal yadkhulunal jannata kal adamiyyin, adakah mereka akan masuk syurga seperti anak Adam, au ghayatuhum an-najatu minan nar, ataupun penghujung mereka ialah terselamat daripada syurga saja. Sekadar tu saja. Nampak? Jadi hakal imamu, maka telah menghikayatkan oleh al-imam imam di sini Imam Fakhruddin Ar-Razi lah, zahir gitulah dalam masalah usuluddin. Masalah usuluddin. Wal Halimi wan Nasafiyu fi tafasirihim, dalam tafsir mereka, fi zalika, pada masalah demikian itu, haka ikhtilafan, jadi maf'ul. Haka ikhtilafan. Fakhruddin Ar-Razi, Imam Halimi, Imam Nasafi, pada masalah ini mereka meriwayatkan berlaku khilaf. Adakah orang mukmin di kalangan jin masuk syurga juga ataupun tidak, sekadar selamat daripada neraka. Wal Ibn al-Arabi, dan bagi pandangan Ibn Arabi fil Aridah, dalam kitab Al-Aridah, annahum la yun'amuna bil jannah, mereka tidak diberi nikmat dalam syurga, tidak dapat nikmat dalam syurga. Walidha qalu, dari kerana itu mereka berkata, inda inzari qaumihim, para jin ni berkata ketika mereka memberi peringatan kepada kaum mereka di kalangan jin. Dia kata apa? Yaghfir lakum min dhunubikum wa yujirkum min azabin alim. Wa yujirkum min azabin alim. Dalam surah Ahqaf ayat 31, dia tengok fanzur zalika. Fanzur zalika. Dan kamu lihatlah demikian itu. Dalam tafsir itulah. Ni mana? Kita buat wa id sarafna ilaika nafaram minal jinni yastami'una ilaika falamma hadaruhu qalu yastami'una al-Qur'an. Minal jinni yastami'una al-Qur'an. Wa id sarafna ilaika nafaran wa id sarafna ilaika nafaran minal jinni yastami'una al-Qur'an falamma hadaruhu qalu ansitu falamma qudiya wallaw ila qaumihim munzirin. Idza tu. Jadi apa yang mereka setelah mendengar Quran daripada Nabi, apa yang mereka inzar kepada kaum mereka? Ya qaumana ajibu da'iyallahi wa aminu bihi yaghfir lakum. Situ sambung. Ya qaumana ajibu da'iyallah. Mereka seru kepada kaum mereka di kalangan jin. Wahai jin-jin sekalian, ajibu da'iyallah, sahutlah seruan Allah. Wa aminu bihi, beriman dengan Allah. Yaghfir lakum min dhunubikum, akan diampunkan dosa kamu, wa yujirkum min azabin alim, dan diselamatkan daripada seksa yang pedih. Dia sebut sekadar tu. Nampak tak? Jadi dalil bagi apa nama ni Ibn Arabi ni itulah. Kitab Al-Aridah li Ibn Arabi. Ni siapa ni? Ni Ibn Arabi Al-Maliki ni.
Ibnu Arabi Al-Qadhi. Aridatul Ahwazi, syarah kepada Sahih At-Tirmizi, bagi Abu Bakar Ibnu Arabi. Ni kena pada mana? Abu Bakar Ibnu Arabi. Takut tukar kan? Abu Bakar Ibnu Arabi. Aridatul Ahwazi. Kitab dia lah. Ada lagi hot lain jap, tengok dulu. Rasanya berat kemungkinan itulah. Aridah ni merujuk kepada Aridatul Ahwazi, syarah kepada Sunan Tirmizi, Ibnu Arabi, Abu Bakar Ibnu Arabi Qadhi, Abu Bakar Ibnu Arabi, bukan Ibnu Arabi Al-Hatimi. Okey, fanzur dzalika, maka kamu lihatlah demikian itu dalam kitab mereka itu. Wa qala jumhurul a'immah, dan berkata jumhur di kalangan para imam-imam. Ulama-ulama jumhur kata apa? Haitsu yura subhanahu, sekira-kira dilihat akan Tuhan Allah Subhanahu wa taala yang maha suci. Fa ghairu musyarin ilaih, maka itu tidak dapat diisyaratkan kepadanya. Ini kembali balik. Tadi selesai dah masalah tadi ya. Masalah tadi berlaku khilaf. Tapi yang kuatnya boleh kita kata samalah. Kerana apa? Jin juga mukallaf. Jin juga mukallaf sebagaimana orang beriman. Boleh tengoklah khilaf ulama dalam masalah ni. Okey. Ni masalah lain pula ni. Berkaitan dengan ru'yah ni. Haitsu yura subhanahu fa ghairu musyarin ilaih. Sekira-kira Tuhan boleh dilihat, tapi Tuhan tidak boleh diisyaratkan. Boleh nampak tapi tak boleh nak isyarat. Situ, sini, tak. Wa dhahaba syekh, dan telah berpandangan berpandangan oleh syekh. Syekh di sini Syekh Abu Hasan Sya'ri. Ya, Abu Hasan Sya'ri. Zahirnya macam itulah, wa dhahaba syaikhu. Perhati tak macam cara Syekh Nizah Hamadi tahqiq ni, bila ditulis Syekh dua kurungan tu. Cuba tengok lepas ni, perhati molek. Ada Syekh yang merujuk kepada Imam Ghazali bila dia nak syarah matan. Dalam bila dia letak Syekh dua kurungan tu, banyaknya merujuk kepada Syekh itulah Asy'ariyah, iaitu Syekh Abu Hasan Al-Asy'ari. Okey. Maka berpandangan oleh Syekh Abu Hasan Al-Asy'ari ila annahu yura, bahawa Tuhan dilihat, musyaron ilaih, dan dapat diisyarat kepadanya, binaan ala za'mihi. Ini dibina atas za'm. Pandangan ni bila isyaratkan dengan za'mu menunjukkan lemah lah. Atas, sebab dia tidak ada dalil qat'i. Ijtihad dia atas sangkaannya, atas pandangannya lah. Annal isyarata taqumu bil musyiri la bil musyari ilaih. Kerana isyarat itu berdiri dia pada hak diri musyir, orang yang mengisyaratkan, bukan pada hak musyar ilaih, apa yang diisyaratkan. Jadi di sisi Imam Abu Hasan Sya'ri, dia kata boleh diisyarat dengan maksud apa? Bukan dengan maksud Tuhan tu berjihah dan berarah, tetapi isyarat itu ialah sifat yang ada pada diri musyir, diri orang yang buat isyarat. Jadi isyarat tu pada pihak dia sahaja, bukan pada pihak apa yang diisyaratkan tu. Nampak? Faham tak macam mana dia punya hujah tu? Jadi pada dia bolehlah mengisyaratkan. Jadi pandangan apa nama ni, seakan-akan tuang kita Syekh Ahmad Zarruq dia menunjuk, mengisyarat kepada lemah lah. Za'mihi annal isyarata taqumu bil musyir la bil musyari ilaih. Pada ghaliknya bila isyarat tu, dia musyir mengisyaratkan pada musyar ilaih. Dia tak lari pada tu kan. Jadi sebab itulah jumhur a'immah mengatakan yura min ghairi an yusyara ilaih. Boleh dilihat tapi tanpa dapat diisyaratkan kepadanya.
Macam mana? Itu bila kaifin tu. Walan hisarin. Okey. Wa madhhabu ahli sunnati, madhhab ahli sunnah pula, annahu ta'ala yara, bahawa Allah Subhanahu wa taala yara zatahu wa sifatihi wal alama. Di sisi ahli sunnah, Allah lihat dirinya sebab dirinya maujud. Allah juga lihat sifatnya, yakni sifat ma'aninya, kerana sifat ma'ani ada, dan juga alam ni. Jadi Allah lihat dirinya, lihat sifatnya dan lihat alam. Wa'tarafal mu'tazilatu bidzalika, dan mengiktiraf Mu'tazilah dengan demikian itu. Mu'tazilah sini pun setuju juga. Wa madhhabul jumhuri, dan madhab jumhur, jawazu ru'yatil khalqi sifatihi ta'ala. Mazhab jumhur mengatakan harus melihat makhluk akan sifat Tuhan. Jadi sekarang ni kita boleh melihat Allah. Boleh tak kita melihat sifat Allah? Di sisi jumhur, boleh. Boleh melihat sifat Allah. Jawazu ru'yatil khalqi sifatihi. Sifati jadi maf'ul bagi masdar yang beramal. Ru'yatil khalqi sifatihi ta'ala. Boleh. Kenapa? Li'annal wujuda illatur ru'yah. Kerana wujud itu illah bagi melihat, illah bagi ru'yah. Wahiyya sifatuhu ta'ala tu maujudatun, dan sifat Tuhan maujud. Sifat mana? Sifat yang bangsa maujud lah, sifat ma'ani tu. Jadi maknanya bila dia tu maujud, maka boleh melihat. Wa kullu maujudin yasihu an yura, lakin la dalila ala luku'. Tapi tak ada dalil lah. Apakah dalil? Makna dalil ni dalil nas, dalil naqli, mengatakan berlaku. Ada tak dalil bahawa berlaku melihat sifat tu? Tidak ada. Cuma dari segi kaedahnya boleh, kerana sifat Tuhan maujud. Jangan siapa hurah gini. Ada juga ana ingat tak ingat lah, macam ada juga orang hok hurai dalam masalah ni. Makna kat gini, kita boleh tengok zat Tuhan, kita boleh tengok sifat Tuhan. Macam dua benda. Jangan faham duk gitu. Jangan faham makna kita akan melihat zat Tuhan dan melihat sifat Tuhan. Jadi betul lah boleh melihat sifat di sisi jumhur, tapi bukan dengan makna pemahaman zat satu, sifat satu. Kerana zat dan sifat tidak bercerai tanggal, tidak bercerai tanggal daripada Allah. Okey. Wa qaulu syaikhi, dan kata syekh, ni syekh apa? Imam Ghazali. Jadi kita nampak cara bila pentahqiq kita, Syekh Nizar Hamadi hafizahullah, bila dia letak dalam kurungan tu, makna rujuk pada istilah syekh, iaitu Syekh Abu Hasan Syari. Tapi bila letak luar kurungan ni merujuk kepada tuang matang, iaitu Imam Al-Ghazali. Wa qaulu syaikhi wa itmaman lin-na'im, sebagai menyempurnakan bagi nikmat. Isyaratun ila anna ru'yata min kamali na'imil jannah, mengisyaratkan kepada ru'yah itu daripada kesempurnaan nikmat syurga. Wa huwa kadzalik, dan demikianlah, dan begitulah keadaannya. Memang ru'yah itulah yang paling besar, nikmat paling besar dalam syurga. Wa huwa khairu na'imiha, sebaik-baik nikmat syurga. Sebaik-baik nikmat syurga. Alhamdulillah. Karridha. Wa huwa khairu na'imiha, dan dia sebaik-baik nikmat syurga. Karridha wal baqa'i fiha, seperti redha Tuhan dan juga kekal dalam syurga. Itulah besarnya nikmat keredaan Tuhan, besarnya nikmat boleh kekal dalam syurga. Wallahu a'lam. Allah lebih tahu. Okey. Mabahithus sifatil wujudiyah. Perbincangan tentang sifat-sifat wujudiyah pula tadi. Okey, sifat wujudiyah. Dan sebelum ni macam apa tak? Ada sifat, tak ada lagi tak?
sifat salbiyah ya. Salbiyah. Okey. Kata pengarang rahimahullah. Thumma lamma, sifat wujudiyah ni merujuk kepada sifat-sifat yang dinisbahkan kepada ada. Sifat-sifat yang bangsa ada. Hak jenis wujudi ni. Makna ada wujud. Bukan sekadar yang maknanya mafhum fi dhihni faqat, bukan. Bukan sekadar reti faham saja, yang kita panggil amrun i'tibari saja, bukan. Ini sifat yang ada sungguh ni. Jangan maksud dia itu lain daripada zat. Mafhum dia lain daripada mafhum zat, wujud dia lain daripada wujud zat, dengan maksud apa? Dengan maksud dia mempunyai maknan zaid ala zat. Makna sifat yang lebih daripada sekadar adanya zat. Okey. Thumma lamma faragha minat tanzihi. Kemudian setelah selesai Imam Ghazali daripada menyatakan tanzih, perbincangan tentang menyucikan Tuhan daripada sifat-sifat yang tidak layak dengan disebut sifat-sifat salbiyah, iftatahal kalama, maka membuka bicara oleh Imam Ghazali fi sifatil ma'nawiyah, pada sifat ma'nawiyah. Faqala, maka berkata. Tengok. Ini diambil daripada Hasyiah Ithaf Sadatil Muttaqin. Imam Murtada Zabidi dikata indal mutaqaddimin la farqa bainal ma'ani wal ma'nawiyah. Tidak ada beza antara ma'ani dan ma'nawiyah. Mereka tak bezakan. Jadi jangan kata salah sini. Dia kata ma'nawiyah kat mana wujudiyah. Kena faham penggunaan istilah itu. Jadi dan kita pula jangan kita terkeliru dan terbawa dengan ini. Setelah istilah itu dipanggil istilah yang telah muqarrarah, yang telah sabit, yang telah kita kata maklum dan masyhur, tak payah kita ambil lah perbincangan sebelum istilah itu dijadikan sebagai istilah yang lazim. Nampak? Jadi ambil istilah yang sebagaimana disebut dalam kitab-kitab mutaakhirin, Sanusiyah dan seumpamanya itulah. Nampak? Cuma sini kita baca karangan Imam Ghazali, kita kena faham maksud maknawiyah di sini bukan sekadar dia merujuk pada maknawiyah hal maknawiyah tu, bukan. Tapi dia merujuk sama ada kadang memberi makna ma'ani dan maknawiyah sekali pun. Sekali. Jadi di situ sebab tu dia kata sifat wujudiyah. Baru sah kita tajuk tersebut atau perbincangan tersebut dengan kalam maknawiyah di sini. Faqala al-qudratu. Badani ma'ani. Sebab maknawiyah pada itlaq ulama-ulama sebahagiannya merujuk pada dua sekali dah. Ma'ani termasuk dah. Jadi ma'ani pun dipanggil maknawiyah di sisi mereka lah. Nisbah kepada makna. Faqala al-qudratu. Maka dia kata al-qudrah, ai al-kalamu 'alaiha itsbatan wa tanzihan. Perbincangan tentang kudrat dari segi pengisbatannya dan tanzihnya dan penyuciannya daripada sifat-sifat yang tidak layak. Kudrat, apakah ciri-ciri kudrat yang tidak layak? Tak? Okey. Jadi katanya waftatahal kalama, dan membuka berbicara oleh musannif fi zalika, pada demikian itu, bi anqala, dengan bahawa berkata ia, wa annahu ta'ala hayyun qadirun jabbarun qahirun. Allah Ta'ala itu hayyun, dia yang hidup, maha hidup, qadirun, maha berkuasa, jabbarun, maha gagah, qahirun, maha menguasai. Tengok ni sendiri pun bukan sifat ma'ani. Ini pada lafaz-lafaz ini tidak sarih ataupun dia bukan ma'ani ni. Ma'ani itu kudrat. Jadi sebab itu perbincangan ataupun kita kata jalanan ulama-ulama sebahagiannya digabung sekali. Qadirun, dia yang qadir. Makna zatun muttasifun bil qudrah. Nampak? Zatun muttasifun bil qudrati.
hayyun zatun muttasifun bil hayah. Al-jabbar wal qahir itu sifat-sifat qahriyah, sifat al-jalaliyah. Nampak? Jadi dia ambil tu kepada apa? Merujuk terus kepada zat Tuhan yang berkuasa. Zat Tuhan yang maha hidup. Okey. Qultu, maka kataku, innama dzakaral hayata, hanya senya musannif menyebut hayah fi hadzal mawdi'i, pada perbincangan tempat ini, li'annal hayata hiyal aslu fil qudrah, kerana hayah itulah, sifat hidup itu asal pada sifat kudrah, berkuasa, dari segi ta'akulannya. Kerana ni terhentinya sifat-sifat lain atas sifat hayah. Kalau berkuasa, berkehendak, tahu, mendengar, melihat, akan ada tak kalau tanpa ada hayah? Tak ada. Tak. Ambil contoh makhluk. Makhluk yang tidak hidup, tak ada sifat hayat, tak hidup, boleh kita kata dia berkuasa? Jauh sekali lah. Jadi hayat itu asas kepada adanya sifat-sifat lain, sifat-sifat lain yang selain daripada hayah. Jadi kerana itu dimulakan dengan wa annahu ta'ala hayyun, disebut hayah dulu. Idh kanat syartan fi wujudil qudrati, kerana hayat itu syarat pada wujudnya kudrah, wa ghairiha minas sifat, dan wujudnya selain kudrat daripada sifat-sifat lain. Dia syarat tu, kena hayat dulu. Hayat dulu bukan maknanya ada tertib dan ada susunan dulu kediam pada sifat Tuhan, bukan. Ini dari segi dia sesuatu sifat itu kaitannya dan kita kata ta'akulannya, pada ta'akul saja. Idh la yasihhu nisbatuha limayyitin wala jamadin, kerana tidak sah menisbahkan kudrat kepada mayit. Mayat boleh kata berkuasa, mana ada kuasa mayat. Wala jamadin, dan tidak pada jamad, benda yang tidak hidup. Batu ada kuasa tak? Tak ada. Wal jabbaru, kemudian al jabbar minal jabri. Al jabbar yang maha berkuasa, maha gagah, diambil daripada asalnya al jabr. Al jabr allazi huwa, yang mana al jabru makna apa ni? Huwa jabrul khalqi ala muradihi minhum, iaitu menggagahi makhluk atas kehendaknya daripada mereka. Allah Ta'ala menggagahi, menguasai atas makhluk mengikut kehendaknya. Wa illam yuwafiq muradahum, walaupun tidak menepati kehendak mereka. Itu makna menggagahi dan menguasai. Jabbar, apa yang Tuhan buat ikut kehendak dia, walaupun tidak sesuai dengan kehendak makhluk. Daripada itu keluar lafaz wal jababirah. Jababirah, golongan-golongan penguasa-penguasa zalim, kan, dipanggil kuku besi. Jababirah, istilah itu kuku besi. Wal jababiratu minal khalqi, golongan-golongan orang-orang zalim di kalangan makhluk ni, kuku besi ni. Allazina yasukunal khalqa ila muradihim qahra, mereka yang mengheret makhluk. Yasuk ni makna kita heret, mengheret makhluk. Mereka mengheret makhluk, orang ramai, kepada kehendak mereka secara paksa. Jadi mereka paksa orang ikut kehendak dia. Itu kata kuku besi tu. Orang lain tak ada kehendak, ikut kehendaknya sahaja. Walillahil mathalul a'la, dan bagi Allah lah misal yang paling tinggi. Contoh je lah. Jadi kalau contoh, nak contoh mana? Pada makna al-jabru tu. Al-jabru, makna daripada itu, kalau kita nak faham dari segi konsep dia ataupun makna di sisi makhluk ni, kuku besi, orang pemimpin kuku besi, dia akan paksa orang ikut kehendak dia. Ikut kehendak dia. Maka Allah Subhanahu Wa Taala, dialah yang mana segala makhluk terpaksa mengikut kehendaknya, dan dia tidak perlu ikut kehendak mereka. Tapi berlaku zalim tak? Tak berlaku zalim lah. Sebab apa? Sebab segala perkara itu milik Tuhan. Lain dengan penguasa kuku besi ni. Sebab bukan benda semua milik dia.
Jadi dia nak paksa orang tu tak patutlah. Wal qahiru wal qaharu. Al qahir dan juga al qahar bima'nan wahidin. Satu makna saja. Dia asal daripada kalimah minal qahri, penguasaan. Wa huwa istila'u, iaitu penguasaan ala syai', atas sesuatu, min jihati amri zahiril mulki was sultan, daripada pihak arahan yang zahir daripada raja dan juga sultan. Istilah penguasaan dari aspek perkara yang zahir daripada raja dan sultan. Min jihati amrin zahiril mulki wa ala batinihi min jihatil makanati wa qiyamil hujjah. Tadi aspek zahir. Zahir yang ada pada mulk, pada kerajaan. Saya terjemah raja dia, kerajaan. Kamalik mulk. Zahiril mulki. Zahir kerajaan dan juga kesultanan. Dan sultan. Dan batinnya. Batin, tadi makna zahir, makna penguasaan yang zahir itu menguasai. Raja dan juga sultan itu menguasai tempat itu di bawah jajahan takluk. Wa ala batinihi, dan di atas makna yang istilah min jihati amri batinihi. Aspek batinnya. Min jihatil makanah, iaitu daripada aspek makanah, kedudukan, wa qiyamil hujjah, dan tertegaknya hujah. Itu panggil istilah juga. Qahir, mengalahkan. Contohnya apa nama ni? Ahli sunnah mengalahkan Mu'tazilah. Yaqharu. Ada? Mu'tazilah. Mengalahkan Mu'tazilah. Dengan maksud apa? Mengalahkan dari segi kedudukan dan juga mendirikan hujah. Jadi itu ala batinihi min jihatil makanati wa qiyamil hujjah. Kadza qala Syekh, demikianlah berkata Syekh Abdul Hasani Al-Harali, Abu Hasan Harali rahimahullah, fi ismihil qahhar, pada nama, membincangkan dan mensyarahkan nama Tuhan Al-Qahhar, min syarhil irsyad, daripada syarah irsyad. Fa'aradal muallifu, maka menghendaki oleh pengarang, oleh muallif Imam Ghazali, bi zikri hadzainil wasfaini, dengan menyebut dua-dua sifat ini, walismaini, dan dua-dua nama ini, al-karimain, nama yang mulia ini. Apa yang muallif nak beritahu? Annahu ta'ala ammut tasarrufi, Allah Ta'ala umum tasarruf, penguasaannya, pentadbirannya, bi kudratihi, dengan kudratnya, azimun fiha, maha agung Tuhan padanya. Wallahu a'lam, maka Allah lah yang lebih mengetahui. Maha agung Tuhan pada kudrat dan penguasaannya. Thumma zada bayanan, kemudian menambah lagi penerangan oleh Imam Ghazali biqaulihi, la ya'tarihi kusurun wala ajzun, tidak mendatanginya oleh kekurangan dan kelemahan. Ini bincang tentang tanzih kudrat pula tadi. Tadi dia kata bincang tentang kudrat min haitsu isbatan min haitsu isbat wa tanzih, kan? Isbat dan juga dari segi mentanzihkan kudrat daripada sifat-sifat baharu yang tidak layak dengan makna kudrat. Didatangkan katanya la ya'tarihi kusurun, tidak mendatanginya oleh kekurangan, wala ajzun, dan juga kelemahan, wala ta'khudhuhu sinatun wala naum, dan tidak mendatanginya oleh rasa mengantuk dan tidak juga tidur, wala yu'aridhuhu fana'un wala mautun, tidak mendatanginya oleh kemusnahan dan juga kematian. Ada, mustahil. Yakni menghendaki oleh Imam Ghazali, annahu kamilun fi qudratih, Allah Ta'ala ini sempurna pada kudratnya. Idh la yalhaquhu syai'un, kerana tidak mendatanginya Tuhan sesuatu, minan naqsi, daripada kekurangan, wala yajuzu alaih, dan tidak harus pun berlaku kekurangan atas Tuhan. Walau jaza ajzu kudratihi an syai'in, kalaulah harus lemah kudrat Tuhan daripada melakukan sesuatu, la jaza an yakuna ajizan an kulli syai', maka harus bahawa Tuhan tu lemah daripada segala sesuatu. Andai kata
daripada mungkin. Kerana kudrat ni bertakluk dengan mungkin. Mungkin ni banyak, mungkinat ni banyak. Kalau lemah Tuhan pada satu mungkinat, andai kita ambil se, jadi harus Tuhan lemah pada yang lain. Kerana sebabnya sama. Ini mungkin, hak lain pun mungkin. Bila dia tu lemah pada satu mungkin, maka dia harus juga lemah pada mungkin yang lain. Nampak? Faham tak? Jelas La jaza ajzu qudratihi an syai' apa nama ni? La jaza an yakuna ajizan an kulli syai'. Wal ajzu yunafil ilahiyata, dan lemah itu menafikan ketuhanan, menafikan sifat ketuhanan. Wa kana Allahu ala kulli syai'in muqtadira, dan adalah Allah Taala itu atas setiap sesuatu muqtadira, dia maha menguasai dan maha berkuasa. Wa kana Allah muqtadiran ala kulli syai', Tuhan maha berkuasa atas tiap sesuatu. Was sunnatu, dan bermula sunnahnya. Was sunnatu was sinah. La ta'khudhuhu sinatun. Apa makna sinah? Was sinatu aqallun naumi, sekurang-kurang tidur, yang kita kata sebagai mengantuk. Wan naumu malzumun bil ghaflah, dan tidur itu dilazimi dengan lalai. Bila lalai itu tertidur, bila leka itu tertidur. Wahya ainul ajzi, dan itulah diri lemah. Ghaflah tu lemah, lalai tu lemah. Wal fana'u wal mautu ahra fi dhalik, maka kebinasaan dan kematian itu lebih-lebih lagi lah. Kalau dah mengantuk pun mustahil, tidur mustahil, fana, binasa dan juga mati itu lagi-lagilah mustahil. Wa ka'annahu, seakan-akan Imam Al-Ghazali yushiru bihadhil jumlah, mengisyaratkan dengan ayat ini, dengan katanya kalam tadi, mengisyaratkan liqaulihi ta'ala, kepada firman Allah Ta'ala, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum, tidak mendatanginya oleh mengantuk dan juga tidur. Ayat kursi itulah. Okey. Lepas tu dia tafsir pula makna qayyum. Wal qayyum, apa makna qayyum? Al qaimu bi nafsihi, yang berdiri dengan sendiri. Wal qaimu ala kulli syai'in bima kasabat, dan yang menegakkan atas setiap jiwa apa yang dikerjakannya. Allah akan menentukan dan menegakkan, mengenakan pembalasan setiap seorang dengan apa yang dikerjakan. Qaim ala kulli nafsin bima kasabat. Dia yang, makna apa? Dia yang menegakkan, dia yang mentadbir, boleh kata-kata kok. Dia mentadbir. Qaim dia baca gitulah. Qaim, dia yang menegakkan atas setiap jiwa itu dengan apa yang diusahakan. Setiap kita buat apa, Allah yang qaim, Allah yang mencipta, Allah yang menegakkan, Allah yang menjadikan, Allah yang mentadbir. Walikulli nafsin bima tahtaju wa ma talabat, dan Allah lah yang qaim likulli nafsin, dia yang menegakkan atas setiap jiwa. Jiwa, kopi jiwa. Terima kasih, jazakallah khair. Likulli nafsin, atas setiap jiwa, bima tahtaju, dengan apa yang dia perlukan, apa yang jiwa itu perlukan, wa ma talabat, dan apa yang dituntut. Apa yang kita perlu, apa yang tuntut, siapa yang beri, siapa yang qaim, siapa yang mengurus. Itu makna ngurus. Qaim ala kulli nafsin, yang mengurus, mentadbir.